Okey, jadi pada hari ini saya ambil kesempatan lah untuk mewacanakan semula dan cuba melihat jika ada ruang untuk memberi tafsiran yang sedikit berbeza tentang apa yang berlaku dalam satu tempoh yang saya pendekkan saja beri tumpuan, walaupun pendek tapi luas elemen yang wujud dalam tempoh tersebut, iaitu pada tahun 1946 hingga 48, yang bagi saya sampai ke hari ini tidak dijelaskan dengan begitu jelas, mungkin tidak sampailah kepada masyarakat umum, dan nampak gayanya pengaruh buku sekolah ni, buku teks sekolah peringkat sekolah menengah ni masih lagi ketara dalam kalangan kita. Kerana bila kita nak bincangkan aspek tentang sejarah politik selepas Perang Dunia Kedua ni, kita masih mengimbau pada sejarah yang telah diterangkan di sekolah atau dalam buku teks sekolah tersebut. Jadi ia tidak membuka minda kita dan memberi satu kefahaman barulah, sedangkan pada hakikatnya dalam aspek pekajian sejarah tentang tahun 46, 48 bahkan sampai 57 pun, sebenarnya kalau kita lihat pada kajian di luar Malaysia ni, mereka lebih banyak membincangkan aspek tersebut berbanding kita. Sarjana kita ni macam sekarang ni diam saja, tak mau bercakap, mungkin kerana isu ni kontroversi, tapi bagi saya ia wajar dibincangkan. Jangan lihat dalam aspek yang negatif saja, walaupun kita bincang mungkin kita kritik, kita menunjukkan aspek-aspek yang mungkin setengahnya kita tidak begitu suka, tapi kita kena lihat apa sebenarnya sejarah tu sendiri. Sejarah ni dia kebanyakan yang kita kepaparkan bukan benda-benda yang menggembirakan kita. Dia sebenarnya dia akan menyebabkan kita rasa kecewa, kita rasa stres dan sebagainya. Itu sifat sejarah. Tujuannya supaya kita boleh mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku tu dan kemudian memperbaiki diri kita dan juga apa sahaja langkah yang kita ambil pada hari ini. Ini sepatutnya yang berlaku lah. Okey, kali saya nak mulakan ni, tapi belum boleh share skrin. Doktor boleh mulakan, doktor boleh share. Tak boleh ni dia. Oh, kejap. Okay, doktor boleh share. Okey, terima kasih. Sekejap ya. Okay, saya nak berkongsi slide dengan anda semua. Komputer agak perlahan sikit kerana berat, macam-macam ada nak komputer ni. Okey. Baik, so tajuk kita pada hari ini adalah tentang Malayan Union 1946, 1948, reaksi orang Melayu dan tindak balas British. Keyword yang penting di sini adalah tindak balas British itu. Itu yang saya nak tekankan. Kajian-kajian sedia ada ni umumnya ada beberapa sifat lah yang telah dihasilkan dalam tulisan sebelum ini. Satu, mereka tekankan peristiwa Malayan tersebut. Dan macam Saudara Khairi cakap tadilah, umumnya kebanyakan tulisan sejarah pada hari ini menggambarkan bahawa Malayan Union itu satu projek yang gagal. Itu yang banyak ditonjolkan akibat daripada penentangan orang Melayu. Kemudian elemen yang seterusnya mungkin tekanan diberikan kepada bagaimana reaksi orang Melayu itu. Yang ditonjolkan ialah bahawa reaksi orang Melayu itu seolah-olah orang Melayu itu telah bersatu, tak ada masalah, mereka telah menentang habis-habisan, disebut bermati-matian Malayan Union itu, dan akibat daripada tentangan orang Melayu itulah yang menyebabkan British akhirnya terpaksa membubarkan. Setengah sarjana dia guna istilah membubarkan, maknanya Malayan itu sudah mati dan digantikan dengan satu rancangan baru oleh British yang disebut sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Jadi pada hari ini saya nak tonjolkan aspek ni, tindak balas British ni
Kerana kalau kita lihat dari sudut reaksi orang Melayu itu perkara yang sudah dibincangkan. Tetapi saya nak mengalih perhatian kepada kita melihat dari sudut British. Ini perkara yang sangat penting. Kerana sebelum ini kita melihat dari sudut peranan nasionalis yang menentang milenial. Sekarang ni saya nak mengajak anda melihat dari sudut British yang merancang milenial dan bagaimana reaksi British pula apabila rancangannya untuk mewujudkan milenial itu telah menghadapi tentangan daripada orang Melayu dan kelompok-kelompok yang lain. Baik, sebelum itu saya nak tunjukkan beberapa tulisan saya lah. Memang anda boleh merujuk tulisan-tulisan ini yang banyak bincang tentang aspek ini. Sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Daripada tahun 2014 tu sebenarnya saya sudah memberi tumpuan tentang aspek-aspek ini, bincang tentang pandangan ahli sejarah, kemudian melihat dari sudut darurat, dan darurat ni sebenarnya ada kaitan dengan milenial. Dalam buku teks sekolah kita dia diasingkan, dia seolah-olah tak ada kaitan langsung. Sebenarnya darurat tu sebahagian daripada proses milenial. Dan kemudian buku yang tulisan terakhir itu mungkin akan terbit dalam bab sebuah buku di UM bawah Dr. Abu Hanifah, tak silap saya. Tajuk dia tentang tentangan nasionalis dan tindak balas kolonialis. Boleh keluar lagi. So apa yang saya bincang pada hari ini inilah dalam aspek bab buku ni. Macam saya kata sebelum ini pada audien, jenis saya ni bila saya bincang sesuatu tu perkara itu sudah saya tulis dan saya kaji, dan telah diterbitkan ataupun sedang diterbitkan. Baik, dalam saya nak bincangkan aspek ini, saya pun berhati-hati juga macam Cik Khairi tadi. Saya perlu jelaskan beberapa perkara lah yang anda kena faham supaya bila membaca sejarah ini yang agak kontroversi untuk tahun 46 dengan 48 ini, anda boleh bersikap lebih cuba untuk memahami dan seimbang, jangan terlalu terikat sangat dengan elemen kepolitikan, kerana aspek yang kita bincang ni ia berkait dengan politik pada hari ini. Sejarah kita ni pelik, dia tak macam tempat lain. Di Malaysia ni saja dia unik, di mana bila kita bincang tentang sejarah ni dia terus berkait dengan politik pada hari ini, sampai orang nak menggunakan sejarah itu sebagai alat politik dan sebagainya lah. Jadi dalam aspek ini sebenarnya saya nak membincangkan sejarah itu sahaja, sejarah itu persi, tak ada aspek yang lain, dan saya cuba untuk melihat dari perspektif saya sebagai ahli sejarah seimbang atau seobjektif yang mungkin. Jadi yang pertama kita kena harus memahami bahawa sejarah itu adalah satu proses untuk memahami masa lampau, peristiwa-peristiwa lampau, untuk mengambil iktibar tentang kesilapan lalu dan memahami keadaan bagaimana kita nak gunakan peristiwa lampau itu untuk menjadi iktibar pada kita pada hari ini dan memperbaiki ataupun menjadi panduan pada kita untuk mengambil keputusan-keputusan. Itu yang sebenarnya matlamat utama sejarah ni. Kita kena ingat untuk memahami peristiwa lampau bukan untuk mengkritik pihak tertentu dan sebagainya, tapi untuk kita mengambil langkah yang betul lah pada hari ini. Yang kedua, sejarah ni kita bincang perkara baik dan buruk, tetapi harus dilihat secara terbuka. Itu kena ada dalam fikiran tu. Kalau tak mula dengan yang ni, susahlah kita nak terima setengah pandangan yang mungkin tidak sama dengan kita. Selalu saya bertemu dengan audien ni yang dia tidak memahami apa sikap saya terhadap sejarah. Dia nak mentakrifkan dari sudut ideologi dan kefahaman politik, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi walaupun saya terang kepada anda peristiwa yang kita akan bincang pada hari ini, tapi anda kena lihat itu dari perspektif saya yang tidak semestinya kebenarannya mutlak. Sejarah dia tak ada kebenaran mutlak, itu dari perspektif. Tetapi yang penting sekali ialah perspektif saya ini berasaskan daripada rujukan dan bukti-bukti yang begitu ketara lah. Banyak sumber yang British yang saya baca kerana saya nak melihat dari aspek British, dan itulah yang saya kata, pandangan ini anda tak semestinya terima, tapi anda boleh pertimbangkan sama ada dia betul atau tidak betul, lemah atau kuat dan sebagainya, dan anda lah akhirnya yang buat keputusan untuk menerima sejarah itu dalam konteks macam mana. Baik, sejarah yang saya nak bincangkan ini sejarah politik. Ini masalah juga. Kerana apa? Kerana sejarah politik dia tak sama macam sejarah yang lain. Dia kontroversi, dia menimbulkan perdebatan. Tapi perdebatan itu harus dilihat dalam konteks yang positif.
Itulah sebenarnya sejarah. Sejarah ni dia perdebatan. Dia bukan fakta. Fakta tu bahan mentah dan sejarah. Sejarah itu tafsiran dan perdebatan, tak ada masalah. Tapi yang dialukan adalah perdebatan secara ilmiah lah. Jadi dalam konteks ini sejarah yang saya bincangkan sejarah politik, bukan politik sejarah. Kena faham. Bukan nak bincang aspek politik, tapi nak bincang sejarah yang ada kaitan dengan politik. Khususnya pada zaman penjajahan lah. Baik, jadi dalam konteks ini tahun 46-48 itu adalah zaman British. Saya ungkitkan ini kerana ada isu yang mengatakan kita ni sebenarnya tak dijajah pun. Tapi bagi saya dalam konteks tahun 46-48 ni tak begitu tepat. Kerana projek Millennium tahun 46 ni memang British. Dalam sumber-sumber dia memang dia mahu menguasai terus dan tidak melepaskan tanah Melayu dan tidak mahu memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Itu yang disebut. Dia hanya berusaha untuk menyatukan dan memusatkan takbiran dia terus kepada London. Dia bukan kata nak buat perjanjian seperti sebelum Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Tidak, tapi dia terus nak menguasai. Dan saya ingat zaman Jepun itu telah menjadikan satu peluang yang besarlah pada British. Orang kata Jepun ini bagus juga datang kerana apa, dia menimbulkan bibit kesedaran politik dan nasionalisme Melayu. Tapi hakikatnya British dalam catatan dia puji, bagus Jepun ni datang. Kerana apa? Sejak Jepun datang kita tak perlu lagi terikat dengan perjanjian mengikut negeri-negeri ni. Jepun sudah pun menyatukan seluruh negeri ni untuk kita. Suatu perkara yang British tak boleh buat, Jepun buat. Dan kemudian British hanya sambung saja apa yang Jepun telah buat, iaitu memusatkan satu pentadbiran di bawah satu kerajaan pusat di bawah kuasa British. Itu satu penjajahan yang kalau kita boleh kata sampai ke peringkat yang paling kemuncak lah, kerana British mahu menguasai seluruh negeri Melayu ni. Saya akan jelaskan apa sebenarnya British mahu daripada Malayan Union ini. Baik, apa yang saya kaji ini ialah berdasar kepada sumber-sumber British. Maksud saya di sini ialah saya nak melihat aspek ini daripada sumber British. Mungkin sumber itu anda setuju ke tak setuju ke, tetapi dari aspek ini kita nak memahami sebenarnya apa yang British fikir. Masa dia berkenal Malayan Union, apa yang dia rancang, apa yang dia fikirkan tentang keadaan di sini, dan bila timbulnya penentangan, apa yang dia berikan reaksi dan tindak balas. Itu yang saya kata kelompongan itu ada di situ. Kerana seolah-olah dalam buku sejarah digital kan, bila orang Melayu menentang Millennium, British seolah-olah kaku, senyap saja takut, tak buat apa-apa. Tak, sebenarnya British ni dia ada perancangan dia untuk counter penentangan orang Melayu tersebut. Dan saya ingat British ni cukup hebatlah dalam konteks ini. Baik, kenapa saya memilih tajuk ini? Bagi saya jelas, kerana wujudnya kekeliruan dalam perbincangan tentang tajuk ini, khususnya yang memberikan penekanan atau fokus pada tahun 46-48 tersebut. Tahun 46 sampai 57 ni umumnya adalah berkaitan dengan Malayan Union, tetapi saya nak beri tumpuan yang khusus pada 46-48 ni, apa yang berlaku. Kerana di situ saja banyak isunya yang sudah pun melibatkan masa yang panjang lah untuk kita bincangkan. Kekeliruan tersebut yang saya lihat ialah satu, ialah kita cenderung untuk melihat dan menafsirkan peristiwa tahun 46-48 itu dari sudut pandangan yang bersifat kanan. Pada hari ini kita boleh kata sejarah dari sudut pandang pemerintah lah, yang saya maksudkan sebelum PRU14 dahulu, di bawah misalnya kerajaan Barisan Nasional yang memerintah dahulu ataupun perikatan sebelum itu. Mereka umumnya melihat dari sudut kanan dan umumnya perspektif itu dimasukkan dalam buku teks, dalam paparan di muzium, di arsip, dalam televisyen dan sebagainya, perspektif kanan tersebut. Jadi perspektif ini bagi saya terlalu khusus dan memihak pada satu kelompok saja. Dia tidak begitu terbuka dan dia tidak begitu luas. Dia tidak melihat pada segala aspek yang bersangkutan dengan perspektif itu sendiri. Jadi sebenarnya dalam konteks sejarah ni kita boleh melihat dari pelbagai perspektif. Perspektif British, perspektif orang bukan Melayu, perspektif kanan dan juga perspektif kiri. Ada banyak perspektif dalam sejarah ni yang berbeza antara satu sama lain. Kalau kita mau. Jadi yang ada dalam konteks sejarah kita pada waktu ini dia lebih pada perspektif kanan saja, dia agak sempit. Dan itu menyebabkan timbulnya kekeliruan. Dan kekeliruan ini bagi saya sangat besar lah, kerana ia pengaruhi pada
kefahaman masyarakat pada hari ini. Baik, yang kedua ialah masalah dalam konteks sejarah kita pada hari ini. Kita melihat dalam konteks sejarah seperti apa yang telah diacuangkan dalam buku teks sekolah. Saya tak melihat secara yang menyeluruh, cuma saya nak tumpu dalam konteks tahun 46 sampai 48 ataupun 46 hingga 57 ni, dia telah dipecah-pecahkan mengikut kotak-kotak, mengikut tajuk-tajuk yang berbeza. Itu yang saya kata. Milenial ni sebenarnya berkait dengan darurat, berkait dengan Persekutuan Tanah Melayu, berkait dengan isu kerjasama kaum, berkait dengan isu kemerdekaan. Tahun 46-57 ni dia sebenarnya satu tajuk saja. Patut dalam buku teks dia bincang satu tajuk saja. Apa tajuk tersebut? Keinginan untuk merdeka dan tindak balas British sebagai penjajah untuk mengekang gerakan kemerdekaan. Tuntutan kemerdekaan. Itu tema sebenarnya. Dia bukan ada tema darurat apa semua. Darurat ni sepihan saja daripada tema tersebut. Jadi milenial itu adalah projek penjajahan dan kemudian berlaku penentangan. Itu tema tahun 46. Tapi bila dipecahkan pada darurat persekutuan, dia jadi mengelirukan. Jadi tempoh 46 ini yang ada dalam buku-buku kita, dia digambarkan seolah-olah bila British memperkenalkan milenial, ada tentangan, dia habis kat situ. Dia seolah-olah milenial ini sudah dimasukkan, British dah surrender, angkat tangan, angkat bendera putih pada hari ini. Maka dia tidak bersambung lagi kemudian peristiwa-peristiwa lain pula. Tak. Kalau anda betul-betul kaji, tengok balik sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu itulah milenial sebenarnya. Apa yang dicapai pada masa kita menyambut merdeka tahun 57, itulah Malayan Union sebenarnya. Cuma prosesnya berlaku berlainan daripada apa yang dirancang oleh British pada peringkat awal. Dan ini dinyatakan oleh British sendiri, sebab tu saya kata penting kita memahami dari sudut British sebut Millennium Federation, Persekutuan Tanah Melayu ni, the Federation of Millennium nama dia. Cuma dalam bentuk persekutuan saja. Dia tidak menghalang sebarang objektif Millennium ni. Lihat balik objektif milenial ni dia nak capai apa? Anda tengok ada tak objektif tersebut tidak tercapai. Baik, jadi bila dipecah-pecahkan ini mewujudkan kekeliruan, dan hanya milenial union ini hanya dikaitkan dengan tahun 46 itu saja. Dia tak kaitkan dengan tahun-tahun yang lain. Jadi bila bincang tahun 48 misalnya, orang bincang tentang Persekutuan Tanah Melayu, tentang darurat. Tak dikaitkan dengan milenial, seolah darurat itu dia berdiri sendiri. Okey, hari ini saya akan tunjukkanlah perkaitan tersebut. Baik, yang ketiga ialah ini satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perbincangan sampai hari ini. Tahun 46 itu penentangan orang Melayu itu adakah satu perjuangan yang berjaya? Umumnya yang disebut dalam tulisan-tulisan yang ada, ia dianggap sebagai perjuangan yang berjaya. Berjaya apa? Berjaya menghapuskan Malayan Union. Lepas orang Melayu menentang milenial tahun 46, tahun tersebut juga British menyerah kalah dan British telah memperkenalkan satu rancangan baru yang tak sama dengan milenial. Dan ada setengah pihak mungkin menganggap Persekutuan Tanah Melayu itu sebagai satu simbol kemerdekaan daripada penjajahan British. Baik, jadi apa pandangan yang sedia ada ni? Pertama, mereka mengatakan bahawa British dikalahkan dalam penentangan habis-habisan dan bermati-matian orang Melayu melalui United Malaysian National Organisation, UMNO. Adalah penulis-penulis yang saya petik ni, contohnya Ramlan Adam, dia kata masa tahun 46 tersebut UMNO ni lah jadi satu-satunya organisasi yang menentang milenial. Betul lah tu, UMNO lah menjadi satu organisasi mewakili suara Melayu yang telah menentang milenial dan dianggap oleh Ramlan Adam sebagai kemuncak kepada penentangan ataupun nasionalisme Melayu. Baik, yang kedua, sarjana Sanidnya mengatakan bahawa perjuangan yang berlaku adalah bersifat sederhana. Apa maksud sederhananya? Dia bersifat perundingan, tak ada kekerasan, tak melibatkan pertumpahan darah, sehingga diwujudkan satu persepsi bahawa kita ini merdeka tak ada setitik darah pun yang tertumpah. Aman saja, British tak ada masalah, British itu pun baik juga. Jadi kita sama-sama tak ada masalah dengan British. Lebih-lebih lagi ada yang kata British datang pun tak jajah kita pun. Itu tak mengambil kira penentangan yang berdarah seperti Tok Janggut dan sebagainya lah, kerana tumpuan diberikan tahun 46 itu saja. Dan perjuangan yang dibawa oleh UMNO itu saja. Baik, kemudian yang ketiga, dijelaskan juga, ini juga satu pandangan yang lumrah dalam pandangan kanan ni, bahawa yang lawan British itu
disebut dikaitkan dengan individu-individu tertentu, terutamanya Datuk On. Dan Datuk On ni dianggap sebagai pemula lah, sebagai pemimpin penggerak kepada nasionalisme Melayu ni, kalau mengikut Ishak ni. Kemudian disebut macam-macam, ada yang dikata dia adalah orang Melayu pertama yang lawan British, Ramlah Adam pun sebut macam tu. Kemudian politika arkitek, orang arkitek yang menggerakkan penentangan terhadap Melayu ni, pengasas kepada kemerdekaan tanah Melayu, bapa nasionalisme Melayu dan sebagainya lah. Kenapa Datuk On diangkat sedemikian rupa? Kerana Datuk On ini dianggap satu-satunya pemimpin yang telah memimpin orang Melayu menggerakkan UMNO untuk menentang Malayan Union tersebut. Dan kemudian sejarah Datuk On ini disambunglah oleh Tunku, yang digelar sebagai bapa kemerdekaan negara. Baik, yang keempat, buat pertama kalinya tahun 46 ini dikatakan buat pertama kalinya menyaksikan orang Melayu bersatu menentang British, yang menyebabkan British takut, lalu membubarkan Malayan Union. Itu dari perspektif golongan kanan. Baik, soalannya, adakah ada kelompok lain yang turut terlibat menentang British ini? Kerana yang disebut setakat yang saya catatkan tadi, yang ada dalam buku-buku rujukan umum pada hari ini ialah yang bangkit menentang itu ialah UMNO, dan kelompok-kelompok tertentu yang agak bersifat kanan. Kalau dalam melihat pada tulisan-tulisan yang sedia ada tu, jawapannya ialah seolah-olah tak ada kelompok lain. Yang ada adalah UMNO itu saja. Baik, jadi sebenarnya ada kelompok lain yang sebenarnya terlibat dalam kes Malayan Union ini, iaitu kelompok kiri. Tetapi dari perspektif kanan, kelompok kiri ini sifat dia agak negatif. Misalnya PKMM dan cawangan-cawangan dia, cabang-cabang seperti API, AWAS dan sebagainya, mereka ini dikatakan menyokong Malayan Union. Dari satu segi memang betul lah, PKMM pada peringkat awal bila dia mendapat berita bahawa British akan memperkenalkan Malayan Union, dia sokong terus awal-awal lagi. Kenapa dia sokong? Kerana disebutkan oleh British bahawa tujuan Malayan Union ini dilaksanakan adalah untuk memberikan pemerintahan sendiri, self rule. Itu yang disebut oleh British. Pada masa yang sama, sumber British mereka berbincang sama sendiri, mereka kata kita jangan sebut pada orang lain bahawa rancangan kita sebaliknya. Rancangan kita apa? Kita nak ambil alih kuasa sultan ini untuk beri pada Queen. Bukan kita nak beri kemerdekaan, tapi kita mahu menarik kuasa tersebut untuk mentadbir tanah Melayu dalam tempoh yang kita perlukan. Dia ada bincang sama sendiri ni, dan dia kata dia tak mahu, tapi kita tak boleh bagi tahu apa rancangan kita ni, disebut oleh British, supaya nanti orang tidak terkejut. Jadi British tidak memaklumkan apa yang mahu mereka buat dengan rancangan Malayan Union tersebut. Tapi yang difikirkan oleh PKMM dan kepimpinan Burhanuddin terutamanya adalah British mahu memperkenalkan Malayan Union untuk beri kemerdekaan. Dan anda kena luaskan pandangan ni, kerana buku kita ni dia tak cerita dengan lebih jelas. Kena lihat senario antarabangsa. Di luar tanah Melayu pada ketika itu, masyarakat seolah-olah sedang bergembira dengan tajuk-tajuk ataupun tema-tema kemerdekaan ni. Mereka sudah menyambut baik bahawa British ini akan memberikan kemerdekaan, dan kemerdekaan dicapai di sana sini. Dan dalam akhbar-akhbar pada masa itu, kalau anda boleh baca akhbar-akhbar yang ada di antarabangsa, akhbar di Britain sendiri pun sebut tentang Britain mahu berikan kemerdekaan pada negara-negara terjajahan. Dan Britain sendiri ada membuat satu perjanjian, Atlantic Charter nama dia, buat perjanjian di hadapan PBB dengan Amerika Syarikat bahawa dia akan memberikan kemerdekaan. Dan berita ini tersebar luas. Jadi tidak mengherankan bagi PKMN ini, dia tahu bahawa British ini akan berikan kemerdekaan dan rancangannya adalah Malayan Union. Jadi dia sokong, itu betul. Tapi dalam buku teks kita dia sebut dia sokong saja, tak dijelaskan apa yang seperti yang saya jelaskan. Dia seolah-olah mereka ini menjadi pendukung British pula. Jadi kemudian ditonjolkan bahawa yang terlibat menentang Malayan Union, menentang British itu adalah UMNO, dan UMNO lah yang memimpin orang Melayu di sebalik golongan kiri tersebut. Golongan kiri ini seolah-olah ada kepentingan diri lah untuk menyokong Malayan Union. Kemudian mereka ini bergerak secara radikal. Ada buku pun yang kaitkan mereka dengan radikalisme. Tajuk buku radikalisme ni merujuk pada golongan kiri. Seolah-olah mereka ini
kelompok yang subversif, tidak mahu berunding, menggunakan kekerasan dan sebagainya. Itu aspek sejarah yang diterangkan. Kemudian dalam sumber-sumber British, sumber-sumber perisikan British terutamanya, dia selalu sebut golongan kiri ni dia samakan dengan Indonesia. Ini saya tengah duduk fikir lagi, kaji lagi. Pelajar-pelajar nak minat kaji, yang berminat buat kajian, nak buat tesis master PhD, kajilah dari sudut ni. Kenapa British guna istilah Indonesia ni? Bila kita kaji betul-betul, rupa-rupanya kebanyakan golongan kiri ni berasal daripada Indonesia. Ataupun sekurang-kurangnya mendapat pendidikan dari Indonesia. Itu. Tengok setiap kepimpinan. Ramai mereka daripada Indonesia. Kemudian ada cita-cita pula menubuhkan Melayu Raya. Kemudian dikaitkan juga dengan elemen di Indonesia itu bersifat anti-raja. Mereka dikatakan sebagai kelompok anti-raja. Tak tahu kenapa muncul pandangan tersebut. Buktinya tak pasti saya di mana menunjukkan mereka bersifat. Tapi mereka memang mengkritik raja-raja Melayu ini dalam kes-kes yang tertentu. Cuma saya nak katakan persoalan sama ada mereka anti-raja atau tidak ni, buktinya kita boleh ambil daripada Perlembagaan Rakyat tahun 47. Salah satu aspek yang mereka perjuangkan adalah mengekalkan sistem pemerintahan raja, bahkan raja itu diangkat sebagai salah satu simbol kuasa bagi bangsa Tanah Melayu pada ketika itu. Perlembagaan tahun 47 anda baca bahawa mereka ini mendesak. Kalau mereka tak desak, tak ada fasa yang mengatakan bahawa sistem politik kita ni raja dikekalkan kerana dia melibatkan perundingan dengan bukan Melayu. Tapi mereka bahkan masukkan tentang agama Islam dan sebagainya lah. Kemudian mereka juga dikatakan bekerjasama dengan bukan Melayu. Betul. Dari segi sejarahnya mereka amat rapat, selalu berunding dan bekerjasama dengan bukan Melayu. Tapi pada masa yang sama mereka juga dikatakan bekerjasama dengan Jepun, dengan kelompok-kelompok yang lain lah. Bahkan dengan komunis pun. Itu yang dikatakan. Tetapi kita juga perlu ingat bahawa pada masa dahulu dia tak macam yang kita fikir pada hari ini. Istilah pensubahatan itu maksud kerjasama, pensubahatan dia bukanlah negatif seperti yang kita fikirkan. Semua pihak pun ada persubahatan. UMNO ada bersubahat dengan British, ada juga bersubahat dengan bukan Melayu. Dia bukan negatif kata subahat ni. Kita kena lihat dari sudut yang positif pula. Kerana kita ni terikat sangat dengan elemen politik tu kuat sangat, dia jadi negatif. Kiri bekerjasama dengan dengan UMNO pun sebenarnya. Kiri ni asalnya UMNO juga. Satu peringkat. Kemudian dia bekerjasama dengan bukan Melayu. Dia bekerjasama dengan komunis. Konsep kerjasama itu terlalu loose pada masa itu. Siapa-siapa pun boleh bekerjasama dalam proses politik tersebut. Jadi cuma dalam tulisan-tulisan yang ada ni bila sebut kerjasama kelompok kiri ni dilihat dalam konteks negatif. Dan oleh itu dia dianggap sebagai satu pengkhianatan kepada orang Melayu. Yang kemudian bertambah lagi apabila mereka terlibat dalam komunis. Contohnya dalam regimen yang ke-10. Maka ini telah memburukkan lagi sejarah kelompok kiri yang diwakili oleh PKMM ini sehingga menyebabkan dia dianggap sebagai satu perjuangan yang bersifat bukan perjuangan kemerdekaan tetapi perjuangan komunis. So apa kaitan dengan tajuk 46-48 ini? Ini menyebabkan sejarah mereka ni, perjuangan mereka ini dia terpisah, dia terkeluar daripada arus perbincangan sejarah. Dalam persejarahan dia tak masuk kelompok ni. Sangat ketara dalam tulisan kita dan dia seolah-olah peranan mereka ni jadi tidak penting lagi. Walhal kita kena ingat bahawa mereka ini terlibat dalam menubuhkan UMNO. Golongan kiri ni dia terlibat menubuhkan UMNO. Sejarah dia. Tapi bila bincang tentang sejarah UMNO, tak masuk kelompok ni. Ada masalah-masalahnya. Baik. Apa berlaku pada kelompok kiri pada tempoh tahun 46-48 tersebut? Jadi disebutkan dalam perspektif sejarah yang kanan ini bahawa mereka ini tidak mendapat sokongan Melayu. Saya akan jelaskan aspek ini nanti. Kemudian yang kedua, mereka cuba menarik sokongan Melayu. Pada peringkat awal mereka sokong Melayu. Tetapi bila mereka dapati UMNO sudah bergerak dan mendapat sokongan Melayu, mereka menyertai. Itu yang saya baca. Dia jadi macam tu. Dia jadi sudah terbalik. Sebenarnya sejarah yang sebenarnya mereka yang menubuhkan UMNO. Kiri dan kanan ni berpakat berjumpa menubuhkan UMNO. Semua memainkan peranan menubuhkan UMNO. Tetapi yang dinyatakan dalam buku sejarah dia seolah-olah mereka ini berpaling daripada sikap menyokong milenial kemudian menentang milenial
dan akhirnya menyertai UMNO. Tetapi bila mereka tidak setuju dengan cara kepimpinan yang terdapat dalam UMNO pada masa itu, mereka akhirnya keluar daripada UMNO. Jadi PKMM ni atau kelompok kiri ni dilihat sebagai entiti di luar daripada UMNO. Dan saya ingat sejarah itu sangat pelik lah, sangat kabur. Kerana kiri itu sebenarnya adalah mereka yang mempunyai peran yang besar dalam UMNO, dalam sejarah UMNO. Bila nak bincang sejarah UMNO memang tak boleh pisah dengan kiri. Kerana kiri ini ada dalam UMNO sampai ke, kita katalah sampai ke peringkat paling tidak pun mereka tu kiri masih banyak dalam tu. Mereka bukanlah entiti yang berasingan. Dan mereka ini dikata bergerak secara kekerasan. Ini yang saya tidak begitu setuju dengan istilah radikalisme ni. Apa maksud radikalisme ni? Bila bincang kiri saja radikalisme, seolah-olah mereka tidak berunding. Yang saya sebut Perlembagaan Rakyat tahun 47 itu perundingan lah tu. Mereka hantar pada British. Okey, tuan kelok ke? Tuan tengok ni. Apa kekerasan apa tu? Pertimbangkan apa yang kami sudah luluskan, sudah setujui Perlembagaan Rakyat 47. British tengok tapi British tak mahu terima. Apa yang mereka buat itu sederhana ke radikal? Apa yang radikal sangat dengan mereka ni? Kalau mereka akad senjata, logiklah juga. Tapi mereka tak akad senjata. Radikalnya mereka ni kerana mereka mahukan kemerdekaan. Dan kadang-kadang itu yang ditonjok oleh British. Siapa yang tuntut mereka saja dia radikal. Tok Janggut tuntut supaya British keluar daripada Kelantan. Ini fanatik, militan. Siapa-siapa yang menentang British itu radikal, tak boleh berunding dan sebagainya. Kalau berunding kena ikut British. Jadi istilah radikal ini tidak tepatlah. Bagi saya tak wajar digunakan. Kerana mereka ini sentiasa mencari ruang untuk berunding dengan British. British yang tak mahu berunding. Baik, mereka bekerjasama dengan Bukan Melayu. Betul lah, dalam putera AMCJA jelas bahawa kelompok kiri ini dia bekerjasama dengan Bukan Melayu. Putera tu yang mewakili suara orang Melayu, AMCJA ni kelompok Bukan Melayu. Yang ni pun ada kekeliruan. Ada yang mengatakan AMCJA yang dipimpin oleh terutama MCA, Tan Chelok dan sebagainya, adalah kelompok kiri. Bagi saya itu tidak tepat. Mereka ini kelompok kanan, bukan kiri. Kelompok Bukan Melayu ni yang ada dalam AMCJA ini kelompok kanan. Tapi berunding dengan kelompok kiri Melayu kerana masalah ketidaksetujuan mereka dengan sikap British semasa British mengubah pendirian untuk tidak lagi memenuhi tuntutan Bukan Melayu, sebaliknya memberi tumpuan untuk memenuhi tuntutan kelompok elit Melayu dalam UMNO. Maka kelompok Bukan Melayu ini dia berpaling daripada British dan mereka seolah-olah tidak berpuas hati dengan British dan seolah-olah menentang British lah. Hakikatnya mereka tak menentang British. Kelompok ini bukan menentang British. Mereka hanya menuntut hak saja. Dan sejarah perjuangan organisasi politik Bukan Melayu ini sejarahnya lebih pada bukan sejarah kemerdekaan. Dia bukan sejarah kemerdekaan. Dia lebih pada sejarah untuk menuntut hak. Dan, jadi dia bersifat kanan. Akhirnya dia bekerjasama dengan UMNO pun. MCA, MIC dan sebagainya bekerjasama dengan UMNO pun. Mereka bukan kiri. Jadi bukan kiri. Mereka adalah kanan. Kena ingat tu. Kerana fakta-fakta ini telah bagi saya telah dikelirukan begitu sekali. Baik, kemudian kelompok kiri ini pada satu peringkat akhirnya telah menyertai komunis tahun 1948, iaitu regimen ke-10 yang dibina khas, yang ditubuhkan khas untuk menampung kelompok-kelompok disebut sebagai komunis Melayu ni lah. Baik, dalam konteks komunis ini ada sebenarnya Melayu yang betul-betul komunis, yang menyertai komunis ini sebelum darurat lagi. Tapi ada juga yang baru menyertai tahun 48. Ingat itulah, nanti saya akan terangkan balik. Baik, saya dah jelaskan dari segi latar belakang. Sekarang ni baru saya nak mulakan. Baik, umumnya sejarah yang saya sebutkan tadi adalah sejarah yang bersifat versi kanan. Dan bagi saya sejarah ini tidak seimbang. Bukan saya lihat versi tersebut negatif, bukan. Betul dari satu segi, tetapi tidak lengkap. Kerana mungkin masalah-masalah pertentangan isu politik, pertentangan dan sebagainya, kita mungkin tidak boleh berfikir dengan baik. Kita terikut dengan ideologi, dengan kepartian dan sebagainya, menyebabkan sejarah pun kita cuba melihat dari perspektif ideologi tersebut. Maka rosaklah sejarah. Tahun 1946-48 ini melihatkan bahawa sejarah itu disentuh, dibincangkan
yang dikaitkan dengan perjuangan tu UMNO saja. Ini sangat merugikan. Kenapa? Kerana dia bila bincang sejarah dia seolah-olah itu sajalah pencapaian orang Melayu. Dan masalah dengan perjuangan kanan ni, mereka tidak menuntut kemerdekaan, mereka tak berjuang ke arah tersebut kerana mereka ada sebab-sebab lain. Ini bukan saya kata, ini Datuk On yang kata. Datuk On kata kita bukan perjuangan kemerdekaan, kita perjuangan yang lain. Kita nak menuntut hak orang Melayu dan menjaga kepentingan orang Melayu. Dari satu segi betul lah tu. Itu adalah satu elemen yang patut diperjuangkan bagi UMNO kerana itu sifat dia. Dia tak salah pun. Tapi masalahnya ada satu lagi kelompok yang cuba untuk mencapai kemerdekaan perlu dimasukkan. Kenapa saya kata perlu dimasukkan? Supaya dia jadi lebih seimbang dan mengangkat lagi perjuangan UMNO tu. Bahawa mereka ini menjadi asbab untuk menjelaskan bahawa perjuangan UMNO itu perjuangan kemerdekaan. Walaupun ada kelompok yang kata tak perlu berjuang mereka, tapi ada kelompok lain dalam UMNO yang memperjuangkan kemerdekaan. Maka sejarah UMNO adalah samalah dengan sejarah perjuangan kemerdekaan. Tak boleh kata UMNO tak berjuang mereka. Tak, ada sejarah dia tersendiri, terutama bila ada golongan kiri dalam tu. Jadi bila disampingkan, diketepikan, dipinggirkan sejarah dan peranan kelompok kiri ini, bagi saya tidak adil lah bagi UMNO tersebut. Dia seolah-olah UMNO ni seolah tidak ada sejarah perjuangan kemerdekaannya tersendiri. Itu kena ingat. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya bila aspek ini dilihat secara seimbang. Tetapi jangan lihat secara negatif saja dan hindari sekejap dari aspek yang bersifat politik. Baik, tahun 1990-an, ini menarik kerana saya baru mula buat kajian peringkat master pada ketika ini, dah mula terdedah dengan kajian-kajian ini. Sebenarnya kita ni tahun 90-an lagi, sejarah sudah berubah. Di mana berubahnya? Di luar. Tahun 1990-an lahir dah buku oleh Stockwell, Furedi, pengkaji-pengkaji revisionis ini yang telah menafsirkan sejarah kita lah tahun 46-48 dari sudut yang sangat berbeza. Jadi apa kesannya kepada sejarah kita pada hari ini? Tak ada kesan. Dia tidak memberi sebarang kesan. Tak ada satu elemen yang menunjukkan pengkaji ini mengambil kira pandangan-pandangan mereka. Dan kebetulan tahun 90-an itu, dia bukan saja berlaku perubahan tafsiran. Tafsiran itu berubah kerana pihak Public Record Office, PRO, ataupun kini dikenali sebagai TNA, the British National Archive, dia telah rilis, dia telah melepaskan rekod-rekod yang berkaitan dengan Malayan Union, file-file yang berkaitan dengan sejarah Malayan darurat secara secara pukal, secara banyak-banyak. Rekod tersebut sangat banyak sampai saya ni ada 5-6 external hard disk ni untuk simpan rekod-rekod tersebut. Pergi ambil gambar, pergi photostat, ambil simpan pendrive semua daripada arkib di London sana, memang sangat banyak. Dan ini menyebabkan kajian di luar berubah serta-merta. Sejarah dia jadi sangat jelas. Sejarah yang ada di luar pada hari ini dengan sumber-sumber ini sangat jelas. Boleh baca tentang apa yang berlaku pada tahun 46-48 tersebut. Yang menyebabkan setengah sarjana ni, dia sudah mula mempertikaikan. Misalnya dari sudut apa yang British buat tahun 46-48 tersebut. Betulkah British isytiharkan darurat untuk menghadapi komunis? Betul tak darurat itu satu darurat? Apa keadaan sebenarnya yang berlaku tahun 46 itu sehingga Malayan Union ini terpaksa diubah namanya kepada Persekutuan Tanah Melayu. Ini sudah pun dijawab oleh tulisan-tulisan di luar berdasarkan pada sumber-sumber yang dirilis tersebut. Soalan saya ialah kenapa dia tak sampai pada kita? Kenapa sarjana kita tak mengambil? Saya berani kata tak mengambil. Kenapa? Saya tak nampak pun yang mengkaji dari aspek ini. Saya dah kaji ni, saya dah tunjuk pada anda, saya dah kaji. Tapi saya tak boleh merujuk tulisan, mana-mana satu tulisan yang telah mengambil kira sumber-sumber baru ini. Baru-baru ni kita ada buku teks sekolah yang menimbulkan kontroversi. Tak masuk juga elemen baru tersebut. Kita dah berdebat, bukan main hebat, sampai kepala polis kita berdebat sejarah. Tetapi yang ditulis dalam buku teks tersebut bukanlah benda yang baru pun. Benda yang sudah ada, yang sudah lama, yang tak begitu kontroversi sangat pun. Yang kontroversinya kerana kita pada hari ini, kerana kita ada masalah dengan politik. Yang sejarah tu tak kontroversial. Yang di luar sana ni, yang belum sampai pada kita, walaupun tahun 90-an, yang tu lebih kontroversi. Dan inilah mempengaruhi kepada kajian saya. Sedikit demi sedikit saya baca. Saya terdedahnya kerana kebetulan orang beri sumber ni. Dan bila saya ni, jenis saya suka
cek sampai ke akar umbi. Bila dapat satu sumber, saya cek sampai ke habis. Dah banyaklah berkumpul sumber-sumber tersebut. Jadi, yang amat mengherankan saya lah, kenapa dia tidak meninggalkan kesan yang besar pada aspek persejarahan kita pada hari ini. Dan satu lagi ialah bagi saya ialah, kalaulah elemen sejarah tersebut mahu disuntik, apa respon kita pada hari ini? Kerana kita tengok masyarakat dalam isu buku teks sekolah tingkatan 4 pun begitu terkejut. Kerana ada elemen-elemen baru yang seolah-olah telah disuntik. Jadi macam saya simpulkan, di Malaysia ni umumnya tidak begitu berubah sejarah dia. Tak seiring dengan perubahan dokumen-dokumen itu. Dokumen yang besar itu telah muncul, bukti-bukti yang jelas itu telah muncul, tetapi tafsiran sejarah masih lagi di tahap yang sedia ada. Rakyat masih lagi berpegang pada tafsiran sejarah yang telah kita belajar pada peringkat saya ni di sekolah menengah lagi. Benda sama tak berubah. Sejarah yang agak sepihak, sejarah yang agak sempit, yang saya kata tidak melihat kedinamikan yang daripada perjuangan kelompok-kelompok yang lain dan sebagainya. Baik, jadi perubahan yang saya katakan ini adalah perubahan yang saya jelaskan sebagai revisionism dalam sejarah. Berlakunya penyemakan semula dalam sejarah, di mana sejak tahun 1990-an, selepas British melepaskan banyak fail tentang tahun 46-48 ni, fail tentang milenial, tentang ini ada dengan saya ni, baru ni saya pergi lagi, saya sempat ambil fail 24 buah fail, tak baca satu fail pun sampai ni, kerana setengah fail ni tebal dia beribu. Dan kebanyakan fail itu tentang darurat dan tentang UMNO. Saya tak baca pun lagi. Tentang Datuk Ong pun banyak fail. Lahir banyak tulisan yang mula membicarakan dari sudut yang berbeza dengan menggunakan sumber-sumber itu tadi. Saya ingat tahun 90-an itu turning point dalam perbincangan sejarah. Malahnya bukan di sini, di luar sana. Anda tengok ahli sejarah seperti Frank Furedi, ataupun ahli sosiologi, Frank Furedi ini, Stockwell, Karl Heck misalnya. Mereka tidak sama pandangan apa, mereka berdebat satu sama lain, tapi mereka menghasilkan berbaku-baku tulisan. Sepatutnya kita lah yang hasilkan, kerana sumber itu sudah ada terbuka, kita boleh pergi rujuk sana. Tapi mereka yang menulis. Mereka mendapat manfaat daripada sejarah kita. Mereka mendapat keuntungan. Kita ni dah tahap kat situ saja kerana sekatan-sekatan yang bersifat pertentangan politik ini. Tidak memajukan sejarah kita. Dan satu kesannya ialah munculnya sumber yang begitu banyak yang dapat menjelaskan tentang apa yang berlaku tahun 46-48 ini. Salah satunya ialah dari aspek sudut pandangan British. Ini satu perkara yang sangat bagus bagi saya. Kenapa? Kerana dia membolehkan kita mempunyai satu ruang untuk memahami British itu sendiri. Kita nak memahami British ni jajah ke tak jajah kita. Kita nak memahami apa yang berlaku pada negeri-negeri Melayu, tanah Melayu. Kita kena lihat dari sudut British. Saya selalu kata bahawa British ini dalam konteks sejarah kita, dia adalah pemain catur. Kita adalah bidak-bidak. Dia yang susun kita di mana apa semua. Suatu gerakan itu berjaya atau lemah atau dihapuskan apa semua. Gerakan politik itu boleh bebas terbuka ataupun secara underground. Dia yang mengatur kan, British. Jadi nak memahami tentang senario papan catur tu kena memahami pemain dia. Bukan memahami bidak-bidak yang kaku tu. Pemain tersebut. Pemain itu adalah British. Jadi sumber-sumber ini penting, terutama sumber-sumber perisikan. Saya baca sumber perisikan ni, dia sangat tebal, beribu halaman. Ada dua sumber perisikan British yang sangat penting di-compile pada tahun 1946 dan juga pada tahun 1948. 46 tu kerana milenial, 48 tu kerana susunan daripada milenial itu berlaku penentangan menyebabkan British mengisytiharkan darurat tahun 48. Dan setiap file itu mempunyai halaman beribu-ribu lah. Saya habis baca semua ni. Siap tanda lagi apa setiap file itu, apa tajuk dia, apa kandungan dan sebagainya. So ingat, file ni adalah tajuk dia Political Intelligence Journal. Political Intelligence Journal. Dia apa ni? Dia dihasilkan tahun 46, 48. Dua tu, kalau anda baca dua tu, banyak maklumat yang anda peroleh tentang sikap British dari sudut pandangan perisikan sumber British sendiri. Apa yang difikirkan tentang orang Melayu dan penentangan Melayu terhadap milenial pada masa itu. Dan ini dapat memberi kita satu kefahaman baru tentang apa yang berlaku tahun 46, 48 tersebut.
Baik, ini salah satu rujukan yang saya copy and paste daripada salah satu tulisan saya tersebut. Ini yang saya gunakan. Sebagai kecil saja kerana tak muat nak masukkan. Ayat yang saya nak tunjukkan ni. Anda tengok atas ni, Indonesian, kita gunakan influence, pengaruh Indonesia ni. Apa benda dia masukkan? Ini boleh dikaji ni. Satu-satu aspek yang sangat baru. Ni, yang file political intelligence ni. Perisikan politik. Yang saya bincang di sini tahun 48 kerana tajuk ni tentang darurat. Ada tahun 46 tentang milenium. Dia sebenarnya sudah ada di arkib-arkib negara kita, perpustakaan mungkin ada pun. Itu saya tidak pasti, tapi dia memang sudah boleh dicapai. Kenapa tidak ada kajian tentang aspek ni? Tajuk ni sendiri, political intelligence ni, perisikan BT ni, tentang Melayu pun kita boleh buat satu tesis. Tapi tak dikaji. Itu sangat mengherankan saya. Ini kita bincang tahun 90-an, bukan tahun 2000. Tahun 90-an. Kenapa lambat sangat sejarah kita ni untuk berkembang? Jadi kalau kita boleh memahami aspek ni, banyak aspek kita boleh pelajari. Buku teks ni sudah jadi tidak relevan dah untuk kita bergaduh tentang kajian-kajian ada dalam buku teks ni kerana level dia sangat rendah untuk pelajar sekolah. Kepimpinan politik tak wajar bergaduh, mengaibkan. Bagi saya kerana sumber-sumber ni banyak. Maka kajilah. Dan jangan lihat dari aspek politik saja. Kaji untuk memahami. Bagi saya setiap orang ada keuntungan masing-masing. Kalau saya katalah misalnya dalam konteks, kalau saya ni seorang ahli politik UMNO misalnya, kalau saya kaji, hari ni saya boleh pertahankan UMNO habis-habisan tentang perjuangan dia. Kerana kita boleh pergunakan bukti-bukti ini. Dan tafsiran tu boleh diubah mengikut apa yang kita fikirkan. Darurat misalnya, orang kata darurat ni lama komen ni apa. Saya kata darurat ni sebenarnya salah satu aspeknya adalah untuk menentang UMNO itu sendiri. Selain menentang kiri, untuk menguasai UMNO itu sendiri. Dan komunis ini sebenarnya tidak penting, sebenarnya tidak begitu penting sangat pun. Tidak kuat mana pun berbanding UMNO ni yang ada ahli 100,000 orang. Komunis ada 12,000 orang saja. Dan tidak mainkan peranan penting. Kenapa diangkat besar sangat? Itu saya kata aspek-aspek, banyak aspek lompongan dalam sejarah ini yang telah kita ketepikan. Sedangkan dia memberikan keuntungan, tak kira lah keuntungan politik ke, keuntungan sejarah ke, setiap pihak boleh mendapat manfaat daripada baku-baku sumber yang ada pada hari ini yang tidak dimanfaatkan. Okey. Baik, jadi apa sebenarnya berlaku tahun 46-48 ni? Dari laporan perisikan British. Baik, tahun 43 saya nak lihat secara kronologi bagaimana ini berlaku. Tahun 43 British sudah mula merancang untuk menerbitkan milenium. Tahun 44 dia sudah menghantar satu cadangan proposal milenium proposal ni kepada kabinet Britain pada masa itu, kabinet perang. Tahun 44 kabinet perang British telah pun meluluskan rancangan milenium ni. Umumnya milenium union ni kalau kita baca memang dia satu bentuk penjajahan baru. Tujuan British perkenalkan milenium untuk menyelesaikan masalah British dan mengikat tanah Melayu ini di bawah British. Itu matlamat dia. Dia nak pegang tanah Melayu. Negeri-negeri lain dalam dunia yang dia ada, dia boleh lepaskan, tak ada masalah. Tapi dia disebut British sebut sendiri. Tanah Melayu ni kalau banding dengan satu dunia, kaya lagi tanah Melayu ni. Kaya banget tanah Melayu ni dibanding dengan seluruh tanah jajahan British lain. Jadi tak ada masalah British nak beri kemerdekaan. Yang ini tak boleh. Kerana apa? British lepas perang dia agak lemah dari segi ekonomi. Dia perlu bayar hutang dengan Amerika, beli peralatan perang, kapal perang, pesawat tempur sebagainya. Harganya bukan murah-murah. Terhutang dengan Amerika, maka tanah Melayu ini dianggap sebagai the sterling area bagi British. Ini tempat lubuk wang bagi British. Dia tak mau lepaskan. Dia mahu eksploitasi kekayaan yang ada di sini sampai dia puas dan selesai hutang dia, barulah dia boleh lepaskan. Tapi dia kata dia nak beri kemerdekaan sendiri. Betul lah. Kenapa British terpaksa sebut macam tu? Kerana bila kita baca British ni baru kita faham bahawa rupanya dia takut kalau dia tak sebut, orang nampak dia nak jajah tanah Melayu ni. Dan dia tak boleh sebenarnya. Pentas dunia pada masa itu dia telah pun tersepit dengan perjanjian untuk memberi kemerdekaan. Dia tersepit dengan janji dengan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni pada masa itu dia tak suka British ni dengan penjajahan. Okey, British kalau nak suruh Amerika tolong boleh. Anda kena lepaskan negeri-negeri. Dan British setuju buat perjanjian. Disaksikan di bawah PBB pada masa itu. Perjanjian Atlantic Charter.
yang telah ditandingi oleh British, memang jelas British sebut bahawa dia akan berikan kemerdekaan dan semua orang tahu. Kiri tahu, kanan tahu, satu dunia tahu pada masa itu. Disebut oleh PBB sendiri pun tentang mana-mana gerakan nasionalis ini sah untuk menentang penjajahan kalau British kekalkan, sah. Di situ. Jadi British ni dia tak ada ruang lagi untuk kekalkan, dan dia juga perlu jaga nama dia sebagai satu kuasa demokratik. Baik, tahun 45 Jepun menyerah kalah. Dan Jepun ini telah memberi ruang pada British untuk kenalkan satu pentadbiran baru. British sebut Jepun ini rahmat. Rahmat yang dikirim oleh Tuhan. Kita kata Jepun ni rahmat untuk kita, sebenarnya Jepun ni rahmat untuk British. Kerana disediakan satu platform, tak ada masalah dan satu negeri Melayu. Semua dijajah sekaligus di bawah satu pentadbiran di Singapura. Maka British hanya sambung saja apa Jepun buat. Sebab itu British kata kami bersyukur ini satu rahmat daripada Tuhan. Dan British pada masa itu masalahnya adalah satu kuasa yang sangat lemah. Sangat lemah British ini. Jatuh daripada kuasa ekonomi dunia, jadi kuasa berhutang dunia. Tidak begitu dah mati, orang dah tak takut dengan British, orang lawan. Sana sini sudah berlaku gerakan menentang British. Dan satu persatu negara tanah jajahan British sudah pun merdeka. Kita kata mula dengan Jordan tahun 46 lagi. Kemudian India dah merdeka, Pakistan merdeka, Sri Lanka sampai Burma tahun 48. Banyak lagi negara-negara yang merdeka, dan menunjukkan bahawa British itu dalam keadaan satu tahap yang dia tak boleh kawal lagi. Dia tak boleh lagi mengekalkan penjajahan di tempat-tempat ini. Baik, tapi British, yang saya katakan tadi, dia tak mau beri juga kemerdekaan tanah Melayu ini kerana kekayaan tersebut. Dan dia pun banyak berhutang. Jadi dia perlu eksploitasi. Dia belum habis lagi eksploitasi. Betapa kayanya tanah Melayu pada ketika itu. Baik, jadi cara dia untuk mengekalkan penjajahan ialah dengan menyatakan bahawa dia mahu mewujudkan satu rancangan untuk beri kemerdekaan atau pemerintah sendiri di tanah Melayu, tetapi alasan yang ditambah ialah dia akan beri tapi dia perlu ajar. Apa yang digunakan sebagai alasan? Bahawa di tanah Melayu ini wujud pelbagai kaum, dan kalau dia lepaskan akan berlaku pertumpahan darah sesama kaum-kaum tersebut. Jadi tak boleh nak lepaskan beri kemerdekaan begitu saja, dia kena satukan mereka. Soalannya adalah, apakah British cuba satukan mereka? Yang ni yang dibincangkan oleh setengah sarjana luar macam Freddie Stockwell ni. Yang mengatakan bahawa sebenarnya British di sebalik usaha menyatukan mereka, dia bermain ethnic card. Card ethnic. Isu kauman untuk melemahkan dan memecah belahkan antara kaum-kaum tersebut. Itu yang berlaku. Sampai 57 barulah benda tu boleh diimbangi semula. Baik. April 46 millennium itu diisytiharkan. Anda kena ingat bahawa masa millennium itu diisytiharkan, orang pun tak tahu ni, tak keluar lagi. Apa yang idea British ni. Bila dikeluarkan kertas putih tahun 46 tersebut, barulah orang faham. Kiri pun baru faham, oh macam ni sebenarnya rancangan British. Kanan pun terkejut. Dia ingat, oh tak apalah British ni mungkin akan berikan sesuatu dan sebagainya. Rupanya tidak. Semua orang tidak mendapat keuntungan daripada rancangan millennium tersebut. Dan ini menimbulkan kejutan. Tapi British ni bila saya baca, dia tahu kejutan yang akan berlaku. Dia kata akan berlaku penentangan ni. Kiri mesti akan lawan, sahih. Kanan dia mesti terkejut, dia mesti akan bangkit juga. Tapi apa yang British sebut dalam sumber-sumber mereka, dia kata kita tak perlukan semua orang sokong. Kita perlukan satu pihak saja. Satu pihak itu sama ada kelompok Melayu, bukan Melayu, atau kanan, atau kiri. Satu saja cukup bagi British untuk justify terus kekal melaksanakan rancangan millennium. Satu pihak saja. Jadi masalahnya bila British mengisytiharkan rancangan millennium, tak ada satu pihak pun menyokong British. Termasuklah kelompok bukan Melayu yang British jangka mesti akan menyokong kerana British mempunyai rancangan untuk berikan kerakyatan kepada mereka secara percuma. Secara jusoli. Jusoli ini siapa yang lahir di tanah Melayu, automatik jadi rakyat tanah Melayu. Itu maksudnya jusoli. Berdasar kelahiran berasaskan tempat. Jadi tak masalahnya golongan bukan Melayu pun terkedu sebenarnya British ni mahu buat apa sebenarnya. Mereka pun, dan kebanyakan mereka pada tahap itu sebenarnya berfikir bahawa mereka sebenarnya tak mahu pun kerakyatan di sini. Kerana mereka tidak ada masalah dengan negara mereka. Mereka datang di sini hanya untuk cari makan. Tahun 46 tersebut, ingat tahun 49 baru berlaku revolusi komunis di negara China tahun 49. Masa itulah baru kelompok bukan Melayu ada di sini berfikirkan kita nak balik ke atau kita nak terus kekal di sini. Barulah berlakunya proses tuntutan untuk menjadi rakyat di sini dan sebagainya. Tahun 49. 46 masa milenium tak ada. Mereka tak terfikir pun.
kita pergi Amerika, orang offer nak jadi rakyat sini, kita mungkin tak setuju, mungkin kita nak balik juga. Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri, baik negeri sendiri lagi. Jadi itulah yang berlaku. Tidak ada pihak yang menyokong British Melayu rancangan milenium tersebut. Dan British ni dia bincang sama sendiri. Apa yang sudah berlaku? Apa yang sebenarnya kita sudah buat? Kita jangka kan ada pihak yang menyokong. Dan dia sebut kalau sekiranya bukan Melayu sokong, kita dah tak peduli dah pada kanan dan kiri ni. Kita boleh keep them out daripada takbiran politik ni. Tak ada masalah dah bagi British. Dia nak sokongan. Jadi dia harapkan bukan Melayu sokong. Tapi bukan Melayu tak sokong. Maka British sudah tersepit dengan permainan politik dia sendiri. Maka di situlah mereka sama-sama membuat mesyuarat bincang, membentuk surat dan sebagainya. Mereka kata tak boleh dengan apa yang berlaku. Kita mesti cover balik, berpusing balik. Dan ini saya tunjukkan apa sebenarnya rancangan. Ini penting sebenarnya. Rancangan milenium dia ada 2 saja. Dia tak banyak, dia tak ada 10 untuk kita ingat. Ada 2 saja. Satu untuk wujudkan milenium tak masuk Singapura. Singapura ni tuh jadi negara Britain. Milenium ni dia nak create kan satu kan. Yang ni golongan kiri ni setuju ni kan nak satukan dalam Melayu. Okeylah, tak ada masalah. Daripada pecahkan pada negeri satu kan. Tapi golongan kiri ni dia tak setuju dengan British. Kenapa Singapura tak dimasukkan? Masuk sekali Singapura lah. Kerana itu sebenarnya hak bagi tanah Melayu tersebut. Jadi mereka menyokong awalnya tapi mereka tak sokong sepenuhnya. Tak betul kata ahli sejarah mereka sokong secara totok sepenuhnya tak. Mereka sokong bersyarat bahawa Singapura pun kena masuk juga. Itu sikap kiri kita faham kerana mereka mahu hak dan kemerdekaan itu secara total. Baik, kemudian rancangan milenium ini adalah untuk mewujudkan kerakyatan baru, millennium citizenship. Kenapa British beria sangat dengan kerakyatan, nak beri kerakyatan pada orang ni? Anda kena faham British ini sebagai kuasa perompak dulu, baru anda faham. Dia tak sanggup nak hantar balik orang-orang yang dia bawa masuk ke sini. Dia tak sanggup kerana melibatkan kos yang sangat tinggi. Dan dia fikir tentang duit, keuntungan British ni. Jadi dia fikir alangkah baiknya kerana beri saja kerakyatan dan paksa orang di sini untuk terima kerakyatan tersebut. Maka dengan itu selesailah masalah. Itu cara British. Dia tak fikir tentang apa yang berlaku pada masyarakat yang dia jajah. Dia fikir dari sudut duit yang dia boleh dapat manfaat daripada dia. Dia tak mahu kerugian 10 sen pun dari segi keuntungan eksploitasi tersebut. Jadi dia perlu, apa yang perlu dilakukan ialah dia setelah beri kerakyatan, dia perlu memberi ruang untuk pertemuan di antara kaum-kaum tersebut supaya mereka boleh berbincang, terima. Yang penting bagi British ialah terima kerakyatan. Jadi ingat dua rancangan milenium tersebut. Ini saya suruh anda fikirkan, tahun 57 ni, 2 ni berjaya ke tidak? Anda fikir. Tahun 48 masa Persekutuan Tanah Melayu, 2 perkara ni ada ke tidak masuk? Tahun 57 masa berikutnya ada ke tidak? Yang nak kerakyatan di timur, tak ada masalah. Yang saya nak cakapnya adalah proses penerimaan itu bagaimana? Dia dilakukan secara jus soli tu saya kata. Yang berita berkenaan tahun 46, orang lawan habis-habisan jus soli. Tahun 57 ni, UMNO telah beri 2 juta kerakyatan diterima dengan cara terbuka sehingga terus menimbulkan isu sampai kali ini. Berlaku peristiwa-peristiwa seterusnya yang tak boleh menyelesaikan masalah kerana prinsip jus soli itu. Jus soli ini dia tak kira kesetiaan macam mana, kefahaman politik macam mana, perlembagaan apa semua, konsep bangsa, identiti macam mana penyatuan mereka, bahasa, tak diselesaikan. Dia hanya terima, okey lahir, baik terima. Lahir di sini terima. Dia tetapkan berapa tahun, 5 tahun ke 10 tahun dan sebagainya. Dia tak tetapkan identiti bangsa. Maka wujudlah bangsa-bangsa yang berbeza di sini. Okey. Baik, penentangan orang Melayu. Jadi bila British, saya sambung balik, bila British kenalkan rancangan tersebut dan orang sudah baca kertas putih tersebut, barulah tahu rahsia British, semua orang bakit menentang. Yang kiri kerana tak puas hati British tak berikan kemerdekaan, yang kanan marah kerana apa? British rampas segala hak yang ada pada mereka itu, termasuklah hak sultan dan sebagainya. Dan cara British mendapatkan tantangan sultan itu pun sendiri menjadi satu masalah. Cik Khairi tunjukkan satu dokumen bahawa raja-raja mengatakan bahawa mereka ini sampai ada ugut nak dibunuh. Betul Cik Khairi? Sampai macam tu sekali kita katalah. Ya betul tu. Ada satu surat. Ini ada bukti-bukti. Tapi bukti yang biasa ini menunjukkan memang raja ada ugut pun. Paling tidak ialah dengan ugut pecat.
raja-raja ni. Dan saya ingat orang pertikaian kan. Habis tu kalau masuk milenial tak dipecat. Betul lah tu juga. Tapi anda baca balik betul-betul, dipecat tu dengan konteks yang macam mana. Kaitkan dengan apa yang Cik Khairi sebut tadi. Yang dipecat memang ada. Yang diugut lebih daripada dipecat pun, digertak dan sebagainya. Kerana British kaitkan dengan zaman Jepun. Mereka ni okey. Sultan kerjasama dengan Jepun si anu tu. Faham maksud saya? Maknanya dia bukan letak jawatan saja. Lepas pada tu ialah dikaitkan dengan perkhidmatan terhadap British kerana bekerjasama dengan Jepun. Jadi raja-raja negeri Melayu pada ketika itu sangat takut. Umumnya sangat takut. Mereka tak boleh terima gertakan British ini kerana mereka takut dikaitkan dengan perkhianatan. Dan ada raja yang betul-betul bekerjasama dengan Jepun. Contohnya di Terengganu ni terus dipecat. Ada juga di Selangor yang dipecat dan sebagainya, dia anggap kerjasama dengan Jepun. Dan British menggunakan ugutan gertakan memecat tersebut, bukan pecat saja. Kalau pecat saja raja ni pun tak ada masalah. Tapi kesan daripada pecat tersebut, kalau British tidak berpuas hati, dia akan menyeret mungkin sampai ke mahkamah dan sebagainya. Jadi ada ketakutan di kalangan sultan-sultan itu. Baca dokumen itu betul-betul lah. Dalam pembentukan itu, yang mainkan peranan besar ialah apa dia ni? Okey, baik. Jadi dalam aspek tersebut, bila berlakunya kejutan tersebut, golongan kiri dan kanan buat pertama kalinya. Betul lah, buat pertama kali mereka ni ada masalah sama dan mereka berunding. Golongan kanan kalau dia saja lawan British tak padan. Dan golongan kanan ni sebenarnya dia tidak ada sokongan yang kuat. Kerana dia tidak ada satu connection dengan kelompok rakyat bawahan. Dia tak ada. Zaman tahun 46 tu dia tak ada sangat ikatan. Golongan rakyat bawahan ni terpisah dengan kepimpinan elit. Jadi dia tak kuat. Dia perlukan sokongan kiri. Kiri pun sama. Dia perlukan sokongan kanan. Jadi keduanya akhirnya bersatu, pergi berunding, berbincang, banyaklah isu pada masa itu. Akhirnya mereka buat keputusan bersama. Tak silap saya di Istana Johor pada masa itu kan, menubuhkan UMNO. Dan bersama-sama lah, itu sejarah yang kita tak boleh lupa. Bahawa golongan kiri sebenarnya adalah sebahagian daripada UMNO itu sendiri. Dia yang menggerakkan UMNO. Dan termasuklah persatuan-persatuan negeri-negeri Melayu bersifat kenegerian dan sebagainya, macam-macam lah, kanan dan kiri semua bersatu. Tak ada yang di luar daripada UMNO pada masa itu. Kalau ada pun yang di luar daripada UMNO, mereka ini menunjukkan tidak ada sikap patriotik. Sebab tu saya kata UMNO ni masa itu memang satu. Tapi UMNO pada masa itu anda jangan samakan dengan hari ini. UMNO dahulu dia bukan sebuah parti politik. Dia United Organisation. Organisasi yang disatukan. Dia bukan satu parti politik lagi pada masa itu. Dan oleh kerana pada masa itu mereka kanan dan kiri ini ada masalah untuk kepimpinan, yang mereka nampak adalah Dato' On. Dato' On ni ada sejarah yang hebat lah. Dia selesai masalah isu pergaduhan kaum di Johor, antara Melayu dan bukan Melayu. Dia juga terlibat dengan golongan kiri. Dari awal lagi, sebelum tubuh UMNO, dia dah ada dalam gerakan kiri dah. Jadi golongan kiri pun boleh respect pada Dato' On. Tapi dia adalah kelompok elit, golongan kanan. Jadi orang kanan pun boleh. Dan jadi mereka lantik Dato' On sebagai pemimpin. Setelah idea menubuhkan UMNO itu telah wujud. Jadi sejarah yang katakan Dato' On memulakan UMNO, dia tidak begitu tepat. Seorang saja tak boleh memulakan UMNO dalam keadaan perpecahan tersebut. Dato' On ini datang pada masa yang tepat. Dan diperlukan oleh setiap orang pada ketika itu, maka dia telah dipilih sebagai pemimpin UMNO untuk menggerakkan penentangan orang Melayu. Baik, dalam konteks UMNO pada masa itu, golongan kanan dengan kiri ni ada matlamat yang berbeza. Kanan ni, ia cita-cita dia sebenarnya adalah untuk mempertahankan hak golongan elit. Kemudian dikaitkan dengan kepentingan orang Melayu secara keseluruhannya. Perjuangannya adalah untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Apa hak elit ni? Jawatan-jawatan pentadbiran, jawatan sultan, kedaulatan negeri-negeri Melayu, struktur-struktur politik yang wujud di negeri dan sebagainya, kedaulatan, hak-hak istimewa dan sebagainya lah. Itu yang mereka cuba pertahankan. Kerana mereka sudah ada dalam pentadbiran British ini sebagai pentadbir yang selamat bawah British ni. Tak dicabar oleh orang asing. Tapi kalau diperkenalkan milenial, mereka akan tersingkir. Pemilihan tak lagi dibuat berasaskan daripada struktur yang wujud sebelum Perang Dunia Kedua. Baik, golongan kiri ni dia nak merdeka.
Golongan kiri ni kalau nak kaji sejarah dia, kena kaji dari sudut merdeka. Dia sanggup buat apa saja, kerjasama dengan komunis boleh sanggup, tak heran. Kerjasama dengan bukan Melayu pun tak ada masalah bagi dia. Janji merdeka. Jadi kedua-dua kanan dan kiri mempunyai prinsip yang berbeza dan bersatu dalam UMNO. Maka tidak heranlah kalau ada perbezaan pandangan, pertentangan. Magnet lah yang kutub berbeza, bertembung, dia akan bertentang, dia tak boleh disatukan. Tapi yang penting sekali mereka disatukan di bawah bumbung UMNO dan menubuhkan organisasi tersebut bersama-sama dan mainkan peranan bersama-sama. Baik, dunia pada ketika itu sebenarnya bersedia untuk menyaksikan kemerdekaan tanah Melayu ini. Dan golongan kiri dia sangat faham. Tak ada lagi halangan. Sebab tu anda lihat sebelum 46, itu tahun 45 lagi, Oktober 1945, PKMM telah ditubuhkan, matlamat dia jelas, nak merdeka. Pemerintahan sendiri, nak merdeka. Dia sebut direct. Kenapa dia tak takut? Sebelum Perang Dunia Kedua, tak ada orang berani sebut hal politik pun takut. Kerana British tak ada masalah dah. Semua orang boleh lawan. Lawan British ni satu dunia akan sokong. British pun tahu. Dan British tersepit ni, macam mana nak tangani kelompok tersebut? British sebenarnya dalam keadaan terpaksa membuat pilihan-pilihan yang sukar. Baik, dan sebab itulah golongan kiri ni agak begitu bersungguh untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu.